Assalamualaikum, selamat petang. Berita kita yang ketiga hari ni pun menarik juga berita ni. Semua menarik punya berita. Sekarang kita kalau lihat kebanyakan media masa bercerita apa yang terjadi sekarang adalah berbeza. Berbeza. Kerana kalau mereka menipu apa yang terjadi di dalam perang ini, mereka yang akan rugi mereka yang akan rugi. Kerana sampai bila-bila pun dunia tidak akan tahu taktik askar Rusia dan Ukraine dalam perang ini. Kerana Rusia mendahului perang ini dengan drone dan askar Rusia memerhati pergerakan askar Ukraine 24 jam dan Ukraine tak setanding Rusia. Jadi kalau mereka menipu dunia dengan berita-berita palsu sebelum ini, mereka yang rugi. Mereka yang rugi. Kerana mereka sekarang dah bermula bercerita kebenaran. Kebenaran apa yang terjadi di Ukraine. Kerana ini adalah macam kita dengar berita channel ni kerana kita nak menambah ilmu kita tentang mengetahui tentang perang di Rusia dan Ukraine. Seperti itu juga mereka sekarang di Europe. Berita-berita mereka sekarang dah macam bertukar arah sedikit dengan bercerita dengan jujur apa yang terjadi di Ukraine. Okey, dan Ukraine cuba menyerang kapal tentera laut Rusia even cut off. Dan Rusia berjaya patahkan serangan Ukraine itu dengan drone dalam laut Ukraine yang Ukraine lancarkan. Dan untuk Rusia drone laut ini dah tidak ada masalah lagi untuk Rusia kerana dekat Crimea Bridge pun dia dah pasang macam hadangan lah, macam hadangan daripada drone mendekati dengan Crimea Bridge. Dan juga serangan drone ke Moskow juga berlaku dan drone attack ini nak ditujukan kepada MOD Rusia, Ministry of Department of Russia. Tapi mereka tak berjaya kerana Rusia punya drone jam kuat. Sebab tu drone ini tak berjaya dan jatuh di business center, dan drone yang jatuh hanya dapat memecahkan beberapa buah tingkap saja. Susah nak cakap apa yang Ukraine cuba buat. Hanya nak buat rakyat Rusia marah dan makin sakit hati dengan mereka. Sekarang rakyat Rusia yang muda makin banyak ingin menyertai askar Ukraine kerana kebencian mereka kepada Ukraine. Dan kita lihat Ukraine sekarang menggunakan askar yang tak berpengalaman untuk mencukupkan kuota serangan mereka. Apa yang mereka lakukan sekarang terhadap Moskow, menyerang menggunakan drone yang hanya boleh memecahkan beberapa buah tingkap, adalah yang sesuatu yang tak sepatutnya dilakukan dengan hanya buat begitu, kerana ia akan hanya membuatkan rakyat Rusia lagi membenci engkau, lagi ingat engkau adalah negara teroris, dan mereka membakar semangat rakyat Rusia. Ini adalah salah satu taktik yang tak sepatutnya Ukraine lakukan. Tapi kerana nak buat macam mana, kalau dulu mereka memang sentiasa menghalang lah, memang tak mengaku yang mereka ingin menyerang dalam Rusia ke apa. Sekarang pun mereka pun senyap je, tak cakap apa-apa yang kami tidak. Dia orang yang merancang benda ini semua. Dan berita tentang meeting yang dianjurkan Saudi untuk peace Ukraine dan Rusia tidak dijemput kan. Dan Mexico tak menghadiri, dan Brazil tak menghadiri, dan China juga tak menghadiri. Dan buat apa meeting ini tanpa Rusia, kata mereka. Dan Maria Zakharova, Menteri Rusia, juga berkata Saudi akan cuba memberitahu US dan Ukraine berbincang dengan Rusia dengan ikhlas untuk memberhentikan perang ini. Ini adalah Saudi punya plan lah, kerana Saudi pun di push dengan Amerika kan,
kerana selalulah dipush oleh mereka untuk melakukan sesuatu dalam perang ini. Jadi Saudi buatlah deal plan ni dekat Arab Saudi. InsyaAllah lah, kita lihatlah macam mana nanti apa yang mereka bincangkan dekat Saudi. Mungkin mereka akan minta lagi duit untuk Ukraine agaknya. Dan rampasan kuasa di Niger, kerajaan Niger telah menerbangkan dulu 30% uranium mereka ke France. Dan Niger juga perlukan pembelian uranium kerana France memerlukan pembelian uranium mereka. Dan kita tahu Niger ni dia menjual 30% uranium ke France dan France pula menggunakan 30% uranium yang dibeli daripada Niger ni untuk 70% penjanaan kuasa elektrik mereka di France. Jadi Niger ni adalah negara yang penting untuk France dan EU kerana uranium kebanyakannya 7% uranium dunia adalah daripada Niger. Jadi Niger ni adalah penting untuk France dan EU. Sebab tu sekarang kedutaan France di Niger semalam dah dikosongkan dan France kemungkinan akan menyerang Niger dengan pesawat jet pejuang mereka. Pesawat jet pejuang mereka. Saya pun nak kena mendalami lagi hubungan Niger dengan Rusia yang kita masih belum dapat berita yang sahih. Kalau tak dapat berita yang sahih, saya tak berani nak katakan kalau tak keluar daripada mulut Putin. Tapi kita lihat rampasan kuasa ni adalah di hari selepas negara Afrika bertemu dengan Putin di Rusia. Jadi dah dapat berita yang sahih baru saya berani katakan. Jadi rampasan kuasa ini telah menyebabkan France telah membawa rakyatnya dan kedutaannya dikosongkan dan kemungkinan akan ada perang di Niger ni. Kita akan tunggulah, kalau ada berita yang terbaik saya akan beritahu anda lagi. Okey, inilah berita untuk hari ini. Masya Allah, ada 3 berita hari-hari, 3 berita untuk anda hari-hari. Jangan lupa support channel ni. Selamat petang, selamat mengetih. Selamat mengetih yang balik kerja tu, hati-hati di jalan raya, alright? Jangan lupa support, give abang give.